Macam mana ni? Di Indonesia, Islam liberal ini ketua dia, ketua yang paling hebat yang menjuarai Islam liberal, namanya Gus Dur. Pernah dengar tak Gus Dur? Perempuan pernah dengar Gus Dur? Gus Dur. Gus Dur tak pernah pergi konsif, dia tak pernah pergi. Siapa Gus Dur? Bekas Presiden Indonesia. Dinampak kita nampak? Dialah tuan-tuan, dialah di antara orang yang memegang prinsip Islam liberal. Maknanya, saudara-saudara, di Indonesia, mak Islam, bapa Kristian, duduk satu rumah, kahwin suami isteri, boleh bernikah di gereja. Allah, tuan-tuan, tuan-tuan bayang, tuan-tuan. Boleh nikah, ikut nikah cara Islam, tapi dalam gereja, disaksikan oleh orang-orang gereja Kristian. Allah, tuan-tuan bayangkan. Saya dipahamkan begitu. Betul. Kalau mereka ada anak, katakanlah 5 orang anak. Tadi tuan-tuan, Datuk Hazami bacakan sebagai tuntutan orang DAP. Kalau dia memerintah besok 30 tuntutan itu, saudara, kita tidak boleh paksa anak kita. Hasan Ali adalah orang Islam, isteri saya orang Islam, lahirkan anak 8 orang, saya 8 orang, tuan-tuan dan puan. Saya tak boleh ganggu anak saya nak pilih agama apa. Isteri saya hanya melahirkan, tapi tidak boleh menentukan anak saya untuk memegang agama apa. Terpulang kepada pilihan anak-anak itu sendiri, tanpa mana ibu bapa boleh menentukan mana-mana agama untuk dipilih oleh anak-anak. Bayang tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan setuju ke ni? Setuju ke? Saya nak tanya orang Kalong Tengah. Kalong ni ikan ke ataupun kalong ni? Ikan kalong ni? Ikan kaloi. Kaloi, kaloi. Kalong. Kalong sing ngangguh nak kene. Ngangguh kene. Kene apa kene? Jawa tak ada sini. Allah, Jawa tak ada pula. Muka Jawa semua ni. Minang. Minang. Tak pacah. Saudara-saudara, bayang, itulah agama yang dibawa oleh Anwar Ibrahim, yang dipertahankan oleh Anwar Ibrahim. Marah kawan-kawan dia, tuan-tuan. Marah betul kawan-kawan dia. Macam mana? Setengah kawan-kawan dia macam Ismail Mina mengatakan, ini amalan kau ni Anwar, syirik. Betul, tuan-tuan. Punya marah, syirik. Bolehkah tuan-tuan menerima Perdana Menteri seorang yang syirik? Dia nak jadi Perdana Menteri. Oh, dia nak jadi Perdana Menteri. Oh, dia nak jadi Perdana Menteri. Orang Kampung Talu akan pilih dia. Orang Kampung Talu kalau pilih dia, kita palu dia. Kampung Talu ni di belah-belah mana Kampung Talu ni? Talu ke Tolu? Talu. Apa makna Talu? Kalau saya boleh belajar sikitlah. Ini bahasa orang awak ni. Orang Minang, orang awak. Talu itu lain. Talua lain. Talawak lain. Minta maaf tuan-tuan, saya yelah kita seronok je lah, tak mau serius-serius sangat lah tuan-tuan ni. Saya ni pun nak hidup lama lagi. Kalau serius saja pun, maka ceramah pada malam ini tuan-tuan. Oh, saya ingat tuan-tuan, saya pun tak tahulah.
Tuan-tuan punya marah kat belakang tu. Tak ada ke penceramah yang ni punya kokak kau bawa ni? Okey. Kita relax saja. Walaupun kita relax, tapi jangan lupa tuan-tuan mempunyai satu tugas, satu task yang sangat serius. Apa dia tasking itu? Islam, Melayu dan Raja. Serius tuan-tuan. Saya Presiden Jati Malaysia. Presiden Jati Malaysia. Datuk Aidil Ghazali, Timbalan Presiden Jati Malaysia. Orang berkelulusan Harvard, Universiti Harvard. Pernah mengajar di Universiti Islam Antarabangsa. Sekarang konsultan antarabangsa, Datuk Aidil Ghazali. Naib Presiden kita Profesor Datuk Dr. Siddiq Baba. Pernah menjadi Deputy Rector Universiti Islam Antarabangsa. Mempunyai PhD daripada Amerika. Dalam gerakan Islam satu dunia, nama ini tercatat. Profesor Datuk Dr. Siddiq Baba, Naib Presiden Jati Malaysia. Bukan koman tuan-tuan, bukan koman. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, Islam liberal. Saya katakan tadi, maknya Kristian, bapaknya Islam, anak ada 5 orang. Terpulang kepada anak. Mak bapak tidak boleh menentukan, tak boleh pujuk pun. Terserah kepada engkau untuk memilih. Aku berikan seluruh kebebasan. Bahkan mak bapak kalau memilih agama untuk anaknya, salah dari segi prinsip Islam liberal. Masyaallah tuan-tuan. Anak yang pertama Hindu, anak yang kedua Buddha, anak yang ketiga Kristian, anak yang keempat Bahai, anak yang kelima lah Islam. Duduk di rumah bercampur baur. Biasa di Indonesia. Kalau tuan-tuan pergi Indonesia, sebelah masjid, sebelah gereja, sebelah kuil, sebelah toko, sebelah candi. Begitu. Tuan-tuan takkan tak tahu di semua. Ini Jogja punya orang semua ni. Tapi tidak. Diorang ni pergi Padang. Tapi pun bawa pergi Padang. Pergi Padang lah kita. Saudara-saudara, Senyum nampak. yang kedua Melayu. Mana ada parti-parti dalam Pakatan Rakyat, PAS, DAP, PKR yang tak Melayu? Saudara-saudara, saya nak bagi tahu, kalau tuan-tuan katakan saya ni membohong. Saya dalam exco, ahli exco kanan Kerajaan Negeri Selangor 4 tahun. 1 minggu 2 kali mesyuarat exco. Saya tak tahu apa yang berlaku. Tuan-tuan di Kampung Pasir agaknya lebih tahu daripada saya. Tak, kalau tuan-tuan nak ragukan apa statement yang saya buat. Siapa yang nak Melayu, siapa yang nak cerita Melayu ni? Saya nak bagi tahu teman-teman PAS yang hadir pada malam ini. Setengah-setengah daripada pemimpin PAS sebut Melayu ni, sekejap aja meremang bulu roma dia, marah menyebut perkataan Melayu. Marah. Saya boleh namakan antaranya ahli Parlimen Shah Alam. Dia pernah satu masa mengherdik saya di depan kawan-kawan yang lain. Dia jauh lebih muda daripada saya. Saya masa tu dah naik Presiden PAS. Dia ahli biasa. Dia herdiknya saya pasal saya guna perkataan Melayu. Macam mana? Apa dia kata? Sebut Melayu qaumiyah, asabiyah. Macam mana? Kalau Hasan Ali tak sebut Melayu, nak majukan Melayu, siapa lagi? 45 tahun, tuan-tuan tahu tak tahu? Saya dah didik anak tuan-tuan dan perempuan dalam program namanya Summer Camp. Ingat tak? Di bawah Akademi Keluarga Bahagia Malaysia Akrab. Tuan-tuan pernah dengar tak? Summer Camp tu. Siapa lagi nak didik anak-anak?
Cikgu-cikgu yang kat sini, anak Melayu tak nak pergi sekolah, anak Melayu tak nak pergi tuition, anak Melayu 98% tak siap homework. Tanya cikgu kat sini. Kajian yang dibuat oleh Universiti Kebangsaan Malaysia satu masa dulu yang saya ingat, 98% anak-anak Melayu tak pernah siap homework. Macam mana? Kalau saya tak motivasi dia, kalau saya tak rangsang dia. Tuan-tuan ingat kapal Sing nak merangsang dia? Ha? Tuan-tuan ingat si Barasa nak merangsang dia? Si Barasa siapa dia? PKR, pimpinan tertinggi PKR. Bukanlah saya nak mengenepikan dia, tidak sama sekali. Tapi logik akal saya mengatakan, takkan dia nak merangsang anak-anak Melayu. Anak India pun banyak di estate-estate yang perlu dirangsangkannya. Mana ada masa dia untuk merangsang anak-anak Melayu? Hasan Ali cuba nak buat ni. Ibu bapa Hasan Ali cuba beri ilmu kepada bapa, namanya keibubapaan, parenting namanya. Hasan Ali nak ajar waktu ibu-ibu mengandungkan anak-anak, daripada bulan yang pertama sampai bulan yang ke-9, saya tulis 3 buku namanya Pendidikan Alam Rahim. Saya dah tulis 41 buku, tuan-tuan. 41 buku saya tulis sejak 45 tahun yang lalu. Cuba dapatkan buku tu, terbitan Utusan Melayu Publication, tuan-tuan. Namanya Pendidikan Alam Rahim. Tuan-tuan boleh bercakap. Bila anak tu berumur dalam 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tuan-tuan literally boleh bercakap. Anak kita dengar suara mak, suara bapa. Bila bapa bercakap daripada jauh, anak kita akan menggolek nak cari di mana suara tu. Weh, tuan-tuan boleh bacalah buku saya tu. Satu lagi buku saya namanya, tapi saya dah, buku tu tak ada kat tangan saya, memang tak ada dalam simpanan saya dah. Semuanya saya serahkan kepada Utusan Melayu Publication and Distribution. Ya. Saudara, saya tulis buku namanya Anak Pintar Cerdas, Teknik Melahir Mendidik Anak Pintar Cerdas. Nak skor A semua ni. Ada. Takkan siapa lagi nak tulis buku yang macam ini? Saya bagi pada orang kampung, bagi pada Felda, bagi pada Felkra, bagi pada orang kampung. Suruh mak bapak buat bengkel-bengkel. Tuan-tuan dan puan, 25 tahun yang lalu saya pusing satu negara. Jumpa mak, jumpa bapa, anak mesti lulus, anak mesti dapat 5A UPSR, anak mesti dapat 8A. Tak boleh duduk saja dekat kawasan Felda, jadi liability kepada Felda. Anak tuan-tuan tak nak bekerja di ladang, tak nak bekerja di sawit, tak nak bekerja di getah, dalam getah. Anak tuan-tuan petang-petang pukul 3.30 naik motosikal, laki-laki perempuan pusing di kampung ni, tak berhenti-berhenti sampai pukul 9 malam. Takkan saya dah diam, tuan-tuan? Dan anak Melayu, mak rempit yang ada dekat sini ni, mak rempit yang ada kat kampung Sungai Cik ni, Sungai Cek ke Sungai Cik? Sungai Cek, Sungai 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 Cek. Bukan Jo, ini Cik ni. Kena keluarlah. Kena keluarlah daripada Jalan Patin tu. Orang sini pun tak tahu Jalan Cik ni macam mana ni. Tuan-tuan dan puan-puan dan mati sekalian, sebab itu tuan-tuan dan puan, saya nak sebut, saya boleh sebut panjang lebar, tapi dah malas saya nak mengulas. Ada satu buku yang ditulis seorang penulis buku yang paling hebat dalam dunia. Buku tu dipanggil sebagai Epic, APIC. Epic ni buku yang dapat bertahan sampai akhir zaman, dapat bertahan. Kontennya dapat bertahan, persembahannya dapat bertahan, intellectual kontennya dapat bertahan, pemikirannya dapat bertahan, falsafahnya dapat bertahan. Buku itu telah diterjemahkan hampir seluruh bahasa dalam dunia, termasuk yang terakhir diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris diterjemahkan oleh Profesor Rosenthal. Tuan nak tahu apa nama bukunya? Cerita panjang mengenai Asabiyah ni, yang selama ni orang pas kata Asabiyah, cerita Melayu Asabiyah, cerita Melayu Asabiyah. Bukunya ialah Al-Muqaddimah karangan Ibn Khaldun. Ibn Khaldun.
Ibn Khaldun, apa masalah dia kata boleh bantu bangsa, boleh kita gerakkan bangsa, boleh kita majukan bangsa, boleh kita pertahankan bangsa. Apa masalah? Dengan syarat kamu tidak menyeksa bangsa-bangsa yang lain, kamu tidak mengenepikan bangsa-bangsa yang lain, kamu tidak memingkirkan bangsa-bangsa yang lain, kamu tidak melakukan sesuatu yang tidak adil kepada bangsa yang lain. Saudara, itu pas. Ambil PKR. Oh, Melayu tuan-tuan ni, tanah dia. Saudara, pengalaman saya mentadbir kerajaan negeri Selangor, saya nak bagi tahu sesedara, 4 tahun saya jadi esko kanan kerajaan negeri Selangor. Selama 4 tahun belum pernah ada satu perbincangan dalaman khusus yang diminta oleh Menteri Besar untuk bercerita tentang Melayu di negeri Selangor. Tak pernah. Tak pernah. Macam mana? Apa masalahnya? Saya ingat Teresa Kau tak marah pasal kita nak cerita orang Melayu terpinggir di negeri Selangor. Negeri Selangor ni tuan-tuan, termasuk di Batang Kali ni, saya tengok Allah pembangunan hebat tuan-tuan, pembangunan besar yang akan berlaku. Jalan dekat sini tuan-tuan dan puan, saya tengok semuanya. Tempat shopping yang paling besar, tempat untuk simpanan barang yang paling besar, bazar yang paling besar, tempat mainan yang paling besar, tempat rekreasi yang paling besar. Sebelah kiri tadi. Nak akan berlaku di Batang Kali ini. Tak kira lah berapa batang berapa kali. Dan akan berlaku di sini. Saya nak tak bagi tahu tuan-tuan, dia berlaku di sini, ini akan jadi bandar. Tetapi apa yang berlaku dalam sejarah perbandaran kita, bila bandar tertegak, yang menghala ke hutan orang Melayu, yang menghala ke hutan orang Melayu. Macam mana caranya? Besok dibuat kondominium, satu-satu kondominium harganya 700,000. Angkat tangan siapa yang boleh beli kat sini. Betul tuan-tuan, serius. Saya ni perancang bandar, PhD dalam urban science, PhD dalam sains perbandaran daripada Amerika Syarikat. Jadi saya merancang bandar. Tuan-tuan tengok di mana? Petaling Jaya, ambil Shah Alam tuan-tuan, ambil Shah Alam. Shah Alam tuan-tuan, dulu yang Maha Mulia Sultan almarhum Sultan Abdul Aziz Shah, yang pernah menjadi Yang Tuan Agung, mangkat waktu menjadi Yang Tuan Agung. Cita-citanya Shah Alam 70% sepanjang masa, across the board, mestilah dimiliki, diduduki oleh orang Melayu Islam. Macam mana sekarang? Kita tengok sendirilah. Macam mana? Batang Kali ni tuan-tuan tengok, Batang Kali ni. Ini bukan kali pertama ni. Tuan-tuan akan tengok Batang Kali nanti tuan-tuan. Ini akan menjadi pusat bandar. Sampai tempat ini pun jadikan pusat bandar ni. Surau ni akan terbongkar, entah pergi mana surau ni nanti. Tuan-tuan, orang Melayu masuk hutan, jual rumah dia, jual tanah dia, pergi balik hutan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sekarang. Saya kalau nak pergi bersyarah tuan-tuan, betul tuan-tuan, nak pergi bersyarah. Oh, nak pergi bersyarah kata dia. Dia tulis kampung. Katakanlah tuan-tuan nak pergi syarah di Ampang, kampung Melayu Ampang. Allah tuan-tuan, masuk rumah kik masuk kalah, masuk lekat, masuk lagi, masuk jalan dah besar, jalan kecil lagi kecil. Oh, betul-betul sampai dekat kaki bukit tuan-tuan. Situlah Melayu di Ampang. Buat rumah separuh zinc, separuh atap. Betul. La ilaha illallah tuan-tuan. Macam mana? Siapa nak selamatkan ni? Siapa nak selamatkan ni? DAP nak selamatkan ni? PKR nak selamatkan ni? PAS nak selamatkan ni? Ambil yang akhirnya raja-raja.
Islam, Melayu, R itu apa? IMR. I itu apa? Ulang balik. Saya nak tanya ni, orang Hulu Rening ni, Hulu Rening, Rening ke Reneng ke Rening ke Renong ke, mana satu? Reneng, neng. Macam Neng Yatimah pula. Anda tahu Neng Yatimah dipanggil Seniwati Air Mata. Oh, tuan-tuan tak ingat. Oh, dia nangis si Neng Yatimah. Anak dia Rus Yatimah. Oh, isteri kepada Mustafa Ma'ruf dulu. Oh, meninggal tuan-tuan, kanser awal. Kami cerita Bujang Lapuk pula saya ni kami. Saudara-saudara, nak cerita tentang institusi raja-raja. Tapi Dr. Syamsuddin sampaikan tadi. Tapi mungkin saya nak tambah sikit aja. Dah bagus tadi tu. Waktu pertabalan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang Baginda Yang Tuan Agong yang terbaru, kira-kira 3 bulan yang lalu, di Balai Rong Seri, di istana yang baru di Jalan Duta tu. Oh, dia punya Balai Rong Seri, tuan-tuan, punya hebat, cantik. Saya saksikan melalui televisyen. Yang saya seronok, tuan-tuan dan puan, seluruh acara itu daripada awal hingga akhirnya tidak membelakangkan keimanan, ketakwaan Islam. Seronok saya. Doa yang dibacakan, adat istiadatnya, tidak menepikan agama, dengan Al-Qurannya, dengan ayat. Tuan-tuan, di Balai Rong tu, di Petarakna tu, di atas tu tulis ayat Al-Quran yang bercerita mengenai tanggungjawab ketua negara. Ayat Quran tu. Di Petarakna, daripada Balai Rong tu, daripada tepi ke tepi, tuan-tuan dan puan, 99 Al-Asma'ul Husna. Tuan-tuan tengok tak tengok? Tuan-tuan tengok channel mana ni? Tapi acara yang penuh dengan syahdu. Katanya saya disebut syahdu. Artinya suasana yang penuh dengan istiadat, dengan penuh dengan acara, dengan penuh kegemilangan, tapi bersendikan kepada Al-Islam, Al-Quran, Sunnah, dicemarkan oleh beberapa orang ahli parlimen Pakatan Rakyat. Antara nama yang disebut nama tu, dalam surat khabar disebut, dalam blog disebut, antaranya Azman Ali Tian Chua disebut. Saya ulang apa yang disebut oleh surat khabar. Apa mereka buat? Bila sultan-sultan negeri masuk seorang demi seorang, mereka tertawakan sultan-sultan. Bayang, mereka hina sultan-sultan. Saudara, mereka pelekeh sultan-sultan. Apa perkataan Minangkabau yang sesuai dengan tu? Sebut-sebutkan saya. Bahasa Minangkabau apa dia? Pelekeh, menghina. Apa dia? Bahasa Minangkabau. Tutup bahasa Minangkabau. Daripada pagar ruyung. Apa? Melatang sultan-sultan. Tak betul dah, tidak lagi. Yo lagak melatang. Lain yo bunyi Bayang saudara, apa ni orang ni nak cerita mengenai raja. Dalam buku jingga tentang raja ni ada satu baris saja. Saudara, saya telah mengumpulkan bahan-bahan tentang cita-cita Pakatan Rakyat bila mereka mendapati memerintah, mereka menguasai Putrajaya. Mereka akan jadikan Malaysia ini sebagai sebuah negara republik. InsyaAllah tuan-tuan, naik bulu roma saya.
Bila akan jadi republik ni? Kalau kita tidak careful, if you are not careful, if I'm not careful, if you are not careful, it is going to be for another 3 to 4 months. Malaysia will turn into republic. 3-4 bulan aja lagi. Tuan-tuan ingat ni, ini angan-angan kosong.